Manusia dikenali dari pakaian dan alamat rumahnya. Wanita disuruh agar berhijab dan akan dikenali sebagai wanita yang terhormat dan baik-baik daripada pemakaian hijab yang betul. Ini adalah usaha saya untuk berkongsi maksud hijab dalam erti kata yang sebenarnya. Buat semua wanita, terimalah. Ada satu lagi perkara yang sangat penting dalam tajuk hijab ni iaitu apa yang kita panggil hijab sosial. Hijab sosial ni meliputi apa saja benda yang berkaitan dengan amalan sosial kita. Yang paling utama sekali ialah menjaga ataupun menundukkan pandangan. Maksudnya di sini ialah kita sebagai arahan yang pertama sebenarnya jatuh kepada lelaki yang beriman, iaitu Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyuruh lelaki-lelaki yang beriman ni supaya menundukkan pandangan. Lepas tu menjaga bahagian peribadi masing-masing. Maka yang demikian itu, sekiranya mereka buat perkara-perkara yang Allah suruh ni, benda itu adalah lebih baik bagi mereka. Selepas itu baru Allah menurunkan arahan yang sama kepada wanita-wanita yang beriman. Jadi dalam hal ni, hijab sosial ni, Allah memberi arahan yang pertama sekali, yang paling krusial sekali ialah kepada kaum lelaki yang beriman. Kerana apa? Allah telah menyebutkan tundukkan pandangan. Maksudnya kaum lelaki ni hendaklah menjaga pandangan mata mereka daripada memandang kaum wanita dengan keadaan yang tidak baik. Contohnya dengan keadaan yang bernafsu yang tidak elok dan sebagainya. Pandangan yang pertama, okey, tak ada masalah. Pandangan yang kedua itu adalah benda yang tak sepatutnya dia buat, Jadi hijab sosial ni adalah benda yang sangat penting, yang lebih penting berbanding dengan hijab dari segi fizikal, iaitu khimar, khumur dan juga jilbab ataupun jalabib. Jadi hijab sosial ni termasuk apa-apa saja benda yang melibatkan amalan sosial manusia, iaitu yang utama sekali yang dah saya sebut tadi, menjaga pandangan mata, apa saja yang kita tuturkan, benda yang keluar daripada pertuturan kita, dengan siapa kita berkata, contohnya antara lelaki dengan perempuan, apakah batasan yang dia boleh buat, apakah benda-benda yang dia boleh katakan, tak semestinya benda yang terlalu peribadi. Dia boleh berbincang dengan rakan yang berlainan jantina dan sebagainya. Semuanya ada had, dan kita sendiri boleh fikir secara nalurinya, secara fitrahnya, mesti ada batasan. Kita boleh fikir benda tu. Kalau kita melampaui batasan, kita tahu kita telah buat satu benda yang tak sepatutnya kita buat. Jadi pada pandangan saya, di Malaysia kita menghadapi masalah dari segi hijab sosial ni lebih daripada hijab yang dari segi fizikal. Contohnya ramai yang mengenakan pakaian yang menutup aurat dan juga khumur ataupun tudung dan sebagainya, tetapi mereka tidak berjaya menjaga hijab. Hijab ni benda yang menutup, dari segi sosial mereka tak dapat nak jaga. Contohnya perbualan ataupun perbuatan yang mereka lakukan antara yang berlainan jantina, mereka tak dapat nak jaga dan sebagainya. Mungkin berlaku perkara ni kerana kurangnya kesedaran, dan dia memang tak tahu bahawa sebenarnya memang ada had antara lelaki dan perempuan. Bercakap mengenai hijab ni, sebenarnya ada benda yang sangat menarik, Saya pernah mendengar di dalam video bahawa ada seorang wanita ni, asalnya dulu dia adalah seorang wanita Kristian. Apabila dia melihat wanita Islam ni berhijab, dia rasa kasihan. Dia menggunakan ayatnya, she feels sorry, I feel sorry, bila dia melihat wanita Islam terpaksa menggunakan tudung dan menyembunyikan ataupun menutup kecantikan dia, contohnya rambut yang ada pada diri kita macam tu.
Tapi apabila dia kaji dan kaji, ya, dalam agama dia sendiri, agama Kristian, sebenarnya ada satu arahan di dalam kitab Bible dia sendiri supaya wanita dia kena menutup kepalanya dengan kain selendang dan sebagainya. Jadi benda tu telah membuatkan dia terkejut dan akhirnya dia telah memeluk Islam dan mengenakan hijab yang sempurna. Baik, ada satu perkongsian yang saya dapat daripada rakan saya. Ini adalah cerita mengenai wanita-wanita yang di luar daripada dunia Islam kita yang juga mengenakan hijab, ya, seperti mana kita sebagai wanita Islam. Contohnya seorang paderi Kristian, ya, walaupun dia beragama Kristian, ya, pada suatu hari dia bersembang-sembang dengan seorang wanita Islam. Jadi mereka bertukar-tukar pandangan mengenai tudung. Walaupun tudung berbeza, tapi mereka kedua-dua wanita ni, seorang Kristian dan seorang Islam, tetap menggunakan konsep modesty, ya, dan menutup kepala, kerana dalam masing-masing agama ni ada arahan supaya menutup kepala, dan benda ni adalah benda yang dia buat kerana agama dia, ya, tak kisahlah dia ini Islam ataupun yang seorang lagi ni Kristian. Dan benda ni menunjukkan dia patuh kepada agama dan menunjukkan dia taat dan dekat dengan Tuhan dia. Jadi wanita Kristian ni, seorang paderi ni, Nan ni, dia kata walaupun dia berbeza agama dengan wanita Islam yang dia bercakap tu, tetapi mereka ni share something in common, iaitu mereka menggunakan tudung yang sama yang menutup bahagian kepala, rambut, tengkuk dan sebagainya. Jadi dia rasa dia sangat feel comfort dan selesa dengan apa yang dia pakai, dan dia rasa sangat bangga sebab dia share sesuatu dengan rakan wanita dia yang daripada berbeza agama. Baik, selain daripada orang yang beragama Kristian, di dalam agama Yahudi, ya, juga mereka ni menekankan mengenai soal tutup aurat, tutup kepala, rambut dan sebagainya. Mungkin setengah daripada mereka ni dikenali sebagai Yahudi Ortodok dan sebagainya, tetapi mereka berkata bahawa mereka buat benda ni kerana ada di dalam ajaran kitab mereka, ya, kitab mereka sebut sebagai Torah, ataupun mungkin yang satu lagi ataupun yang terkemudian lagi kitab Talmud dan sebagainya, macam itulah. Apa yang menarik di dalam agama Yahudi ni ialah mengenai pemakaian tudung. Mereka mempunyai konsep bahawa setiap wanita yang telah berkahwin hendaklah menutup bahagian kepala, iaitu rambut, tengkuk ada yang tutup, ada yang tidak, kerana nak menunjukkan kepada orang lain bahawa mereka ni sudah mempunyai suami, sudah dimiliki, dan dia tidak patut mengadakan hubungan dengan orang lain dan sebagainya. Jadi benda ni adalah satu benda yang sangat signifikan kepada wanita, yang konsepnya lebih kurang sama juga yang ada dalam agama kita. Semuanya hijab ni adalah untuk protect orang wanita. Setakat itu saja pertemuan kita di dalam Ramadan Talk. Kita bertemu lagi insya-Allah. شهر كريم قد أطل شهر الصيام